Kalau kulit atau anggota badan pernah tercedera hingga menyebabkan kecacatan, jangan rusing atau risau sebab teknologi perubatan terkini mampu merubahnya. Apa yang pasti ialah pembedahan plastik bukan hanya untuk kecantikan dan penampilan diri semata-mata. Jadi teruskan bersama saya dalam SSS. Setiap kita pasti mahukan penampilan dan paras rupa yang sempurna. Tapi kadang-kadang kita tak dapat mengelakkan daripada kecederaan. Bagi mereka yang bernasib baik, teruskan dengan amalan hidup sihat agar dapat mengelakkan dari penyakit atau kemalangan. Bersukan dan badminton adalah sukan yang paling Linda gemari. So siang biasanya sibuk, malam Linda ambil peluang untuk main badminton dengan kawan-kawan. So rasa macam lebih sihat sebab Linda rasa Linda dah lama jugalah Linda dah tak beraktiviti sukan. Jadi bila Linda mula badminton sejak tahun lepas, Linda dapat rasa badan Linda lebih sihat. Bila peluh keluar, rasa makin aktif, rasa makin cergas. Badminton, okey. Linda kebetulan kat sekolah dulu memang Linda aktif. Semua sport lah Linda aktif. Pingpong, tenis, badminton, taekwondo. Apa lagi? Lomba lari tak sangat sebab semput. Lompat tinggi, lompat jauh, lempar cakra, bola baling, bola semualah. Semua yang berkaitan dengan sukan, Linda aktif kat sekolah. So, cuma ada satu sukan yang Linda tersangat nak jadi aktif. Teringin nak jadi pemain negara lah dulu. Masuk sampai belajar dengan profesional apa semua. Itu badminton lah. Badminton ni dah rasa dia gerak satu badan lah saya rasa sebab kaki, mata kena awas, kena fokus, tangan gerak, lompat, lari sana, lari sini. Yalah, banyak lagi sukan lain yang perlukan pergerakan yang banyak. Tapi bagi Linda, badminton yang paling sesuai sebab Linda minat. Ya. Yeah. Apa yang Linda gelarkan sebagai diet Linda dan apa yang ada atas meja ni yang terkejut memang kalau Linda makan badan dia memang kecil lah tapi kalau makan tu memang penuh satu meja. Yang ada atas meja sekarang ni ialah steam beetroot soy sauce, tahu lembek ni, ya, boleh goyang-goyang. Ada tahu goreng. Kalau tempat Linda namanya tahu goreng JB lah. Tahu goreng dengan kicap dia, dengan kacang dia dan fishball soup. Okey, ini pula biskut untuk cecah-cecah dengan teh-o. Dan air ni Linda mesti minum setiap hari, itu air apple. Dan biasanya tak ada ais, tapi hari ni istimewa ada ais. So, apple juice Linda ni tak ada gula dan dia akan buat double, iaitu 4 buah apple. Dan air batu biasanya 1 ketul atau 2 ketul. Lepas tu air soya bean yang Linda kena minum setiap hari. So, ini adalah makanan waktu Linda tengah diet. Kadang-kadang Linda bagi hadiah pada badan Linda sendiri. Hujung minggu Linda makan benda yang berat sikit lah. Kalau yang harian nak ikut dari bila mula bangun tidur tu, ikut petuanya juga sebelum berus gigi, sebelum cuci muka, sebelum mandi, air suam tu minum dulu untuk awet muda. Dan sebab tu bila Linda nak keluar, Linda akan minum air yang boleh berikan tenaga lah. Linda tahu makan pagi tu penting, tapi Linda ni jenis sibuk kan. Linda makan pagi pun kadang tak sempat. Tapi Linda akan pastikan sebelum keluar rumah tu
pagi ke tengah hari ke, Linda akan jamah sikit apa yang mak masak. So bila keluar sampai ke tempat kerja, bila dah tengah hari dan dekat petang tu Linda dah start lapar. Bila lapar, kadang-kadang nak cari diet apa yang ada kat sini, yang atas meja Linda ni. Kadang nak cari roti, biskut. Linda simple aja. Tang makan Linda simple. Yang penting lapar, dapat ganti balik dengan makan, kenyang, dah settle. Linda tak suka yang manis sangat, yang bergoreng sangat. Linda jaga. Macam contoh dah makan tengah hari, katakan makan berat. Nasi biryani dengan ayam, dengan rendang bagai. Petang dah fikir, oh tadi dah makan, so makan ringan. Malam tak nak makan, sebab tadi siang nak makan berat. So mungkin bila Linda dah makan berat satu hari tu, Linda akan 2-3 hari lepas tu Linda tak makan seberat tu. Jadi Linda tak reti nak kira-kira kalori. Linda tahu bila Linda kena budgetkan, apa orang kata, balance kan pemakanan Linda. Pesanan Linda kepada semua penonton, tak kiralah sibuk macam mana pun kita, penat macam mana pun kita, amalkan gaya hidup sihat kerana ini untuk kesihatan badan kita sendiri. Jaga kesihatan, amalkan pemakanan yang bagus dan amalkan sukan yang anda suka. InsyaAllah dengan cara itu kita sihat, sekurang-kurangnya kurangkan lagi risiko untuk kita dapat pelbagai penyakit. So amalkan hidup sihat. Kini kecederaan atau kecacatan luar kulit boleh dirawat dengan menggunakan kaedah pembedahan plastik yang semakin berkembang sekali. Kaedah pembedahan plastik ini boleh memulih atau merawat kecacatan luar anggota yang telah tercedera akibat kemalangan. Jumpalah pihak pakar. Jom. Pembedahan plastik adalah satu bidang perubatan yang menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menukar rupa dan fungsi badan seseorang. Plastik surgery itu very big word. Dia plastik tu daripada word dululah, masa 15th century macam tu. Plastik tu the great word, plastikos. Kalau kita terjemahkan, kita nak baikilah. Antara kaedah yang digunakan dalam pembedahan plastik termasuklah penambahan yang hanya mengubah bentuk fizikal atau rupa seseorang, serta pembedahan yang melibatkan perubahan pada anggota yang disesuai dengan menambah baik fungsi tersebut. Pembedahan plastik ni sebenarnya terbagi kepada dua. Satu tu reconstructive, and then yang satu bahagian lagi kosmetik, ataupun term yang lain kita panggil estetik. Pembedahan estetik lah. Tujuan antara dua ni berbeza. Pasal yang rekonstruktif, pembedahan rekonstruktif ni tujuannya lah untuk membaiki apa yang tak ada, apa yang rosak, apa yang disebabkan oleh penyakit semua lah. Matlamat asas pembedahan plastik adalah untuk membetulkan kecacatan seperti kecacatan teruk yang dialami akibat kemalangan atau lahir seperti rekah bibir dan lelangit, dan long face syndrome atau penyakit lain disebabkan mutasi genetik. Katalah orang kena terbakar kan. Dah terbakar kulit tu. Kulit tu memang terbakar dah, tak boleh buat apa dah. Saya kena ambil kulit tempat lain, tampal kat situ. Jadi kita cuba satu untuk mengelakkan infection semua tu kan. Satu lagi untuk kawasan tu kita cuba jadikan dia as normal as possible. Pembedahan yang rekonstruktif ni dia kadang-kadang dia rumit, kadang sekali tak boleh. Kena buat 2-3 kali, 2-3 perangkat lah supaya dia jadi normal kan. Kalau yang macam sumbing bibir ni selalunya sekali je. Tapi bekas parut tu masa dia besar, so mungkin kita boleh adjust lagi semua. Jadi reconstructive surgery ni kita cuba orang tu cacat, kita cuba jadikan normal selagi boleh lah. Pakar bedah plastik lazimnya boleh membuat acuan dan membentuk semula tisu-tisu badan, contohnya seperti membentuk tulang, tulang rawan, kulit serta anggota lain seperti telinga. Katalah orang budak tu lahir tak ada telinga, cuping ni tak ada, saya boleh gunakan ribs punya cartilage. Saya buat frame jadi macam normal je.
Lepas tu saya masuk, lepas tu saya boleh buatkan supaya jadikan macam telinga biasa. Ataupun katalah budak tu sumbing pada atas bibir, gusi, palate dia. Jadi saya kena buat pembedahan supaya dia jadi macam normal. Jadi reconstructive surgery makna dia kita cuba menjadikan anggota tu as normal as possible. Pembedahan plastik adalah satu prosedur yang melibatkan penggunaan tisu atau organ asal pesakit. Ia memerlukan kepakaran bagi memulihkan kecacatan atau kekurangan tisu pada anggota badan. Pembedahan plastik dan rekonstruktif ini juga agak unik kerana ia membabitkan keseluruhan anggota badan termasuk kulit, tisu lembut iaitu lemak dan otot dan tulang. Macam setengah orang dia tak ada hilang, katalah ibu jari hilang. You boleh ambil tu salah satu daripada jari kaki, kita transfer. Dia jadi macam ni lah. Sebab fungsi, katalah kita cakap thumb ni, untuk tangan kita ni, 50% dia banyak pakai thumb. So kalau jari kaki, kalau you tak ada orang ni lah. Tapi dia punya fungsi dia lebih. Jadi kita sacrifice jari kaki untuk tangan lebih bagus fungsi dia. Selain itu, pembedahan plastik juga bertujuan untuk memulihkan kembali fungsi badan yang terganggu. Seterusnya, ramai orang yang melakukan pembedahan plastik untuk mencantikkan paras rupa dan fizikal. Misalnya, untuk menjadikan tubuh mereka nampak lebih langsing dan menawan. Pembedahan kosmetik ni, orang tu normal, so-called normal lah. Tapi you want to improve, nak improve diri kan. Macam body image lah. Jadi banyaklah yang kosmetik surgery ni banyak. Itu pun daripada kepala sampai ke kaki juga. Ataupun orang tu gemuk sangat ke, kita nak kuruskan dia pakai jenis pembedahan plastik. Sama ada buat liposuction ke, kita buat pembedahan perut yang buang kulit, buang lemak semua sekali. Tapi tujuan dia untuk improve. Saya tak boleh jadi orang tu jadi orang lain. Dia mana dia kalau if you are A, you become A+ lah. You tak boleh jadi B. Anggapan yang salah selalunya orang kata kita nak tukar person, bukan. Kita nak memperbaiki saja. Seterusnya, pembedahan plastik juga dilarang sekiranya boleh mendatangkan bahaya kepada nyawa seseorang dan memudaratkan kesihatannya. Saya akan berbincang dengan sakit tu. Satu, kita kena tahu sama ada penyakit lain ke tidak. Kita kena assess betul-betul lah. Bukan mesti orang ada penyakit tu dia tak boleh buat. Jadi kita kena buat a full check up. General check up dengan apa yang kita nak buat. Keselamatan tu penting. Kita nak selamat lebih kurang. Yang pembedahan ni semua yang kita boleh plan. Bukan macam emergency surgery kita tak boleh plan kan. So kita plan. Jadi kita plan supaya dia selamat satu lagi sama ada prosedur yang kita nak buat tu sesuai untuk orang tu tidak. Setengah orang kata dia gemuk, dia nak buang lemak dengan kulit. Tapi bila kita tengok dia tak sesuai, mungkin kita sesuai dengan liposuction je. Semua ni penting. Saya pun kena berbincang dengan sakit tu, apa yang dia nak, apa yang dia expect. And saya akan cakap apa yang saya boleh buat untuk mendapat hasil yang diniatkan lah. Kita tak boleh macam orang tu kata dia nak jadi orang macam ni. Dia tak boleh, dia kena ikut dia. Tapi kita nak macam to improve lah. Syarat pembedahan plastik juga haruslah memiliki keperluan, iaitu hanya untuk tujuan kesihatan semata-mata dan tiada niat yang lain. Seterusnya, pembedahan yang hendak dijalankan itu mestilah dijalankan oleh doktor dan pakar yang diiktiraf dalam bidang itu. Saya punya nasihat satu je, kalau siapa-siapa nak pembedahan plastik surgery, kena jumpa qualified plastic surgeon. Pergi jumpa, pergi berbincang, timbangkan apa yang dibincangkan tu. Kalau tak puas hati, boleh jumpa doktor yang lain, plastic surgeon juga. Jangan pergi jumpa yang just because orang cakap-cakap, pergi jumpa doktor ni, walaupun dia bukan plastic surgeon. Ramai orang buat macam tu. Tu yang jadi masalah. Ada yang sedihnya, ada yang meninggal. Jadi saya punya nasihat, satu untuk keselamatan lah. Satu lagi, kita nak apa yang kita niatkan, dapatlah hasilnya. Jangan jadi masalah kan. Jadi, yang penting sekali, jumpa a proper doctor
berbincang betul-betul. Walaupun benda itu benda kecil. So close, no matter how far. Tetamu segmen Kita Sihat kali ini ialah bersama Puan Orni Yusniza Osman, iaitu seorang pengurus di sebuah pusat kecantikan dan kesihatan di ibu kota. Sesuai dengan kerjaya beliau, Puan Orni